Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal bin Abdul Wahab, merupakan seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Baik, hari ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan satu teori di dalam kaunseling, teori kaunseling. Terlebih dahulu, proses kaunseling ni merupakan satu perhubungan, satu proses menolong, melibatkan perhubungan di antara profesional lah, iaitu seorang ahli profesional iaitu kaunselor dan juga klien. Satu klien dipanggil sebagai kaunseling individu, dan sekiranya klien tu lebih daripada seorang, itu dipanggil sebagai kaunseling kelompok. Di dalam kaunseling, biasanya kaunselor dia berpegang kepada teori-teori kaunseling untuk membantu proses menolong ni. Dan biasanya seorang kaunselor tu dia tak berpegang kepada satu teori sahaja, ada banyak teori di dalam sesi kaunseling ni. Jadi hari ini saya ingin kongsikan satu teori yang antara yang saya pegang lah, iaitu teori Rational Emotive Behavior Therapy, REBT. Bunyi kuat bunyi motor kampung ni. Okey, REBT. Di mana teori ini diperkenalkan oleh seorang ahli psikologis klinikal barat, iaitu Albert Ellis nama dia. Baik, dalam teori ini dia lebih menekankan kepada pemikiran ataupun kepercayaan tak rasional dalam diri yang menyebabkan kepada wujudnya permasalahan kepada emosi dan juga tingkah laku. Jadi seorang manusia ni kebiasaannya secara normalnya dia ada dua jenis pemikiran, iaitu pemikiran rasional dan juga pemikiran tak rasional. Dan gaya pemikiran ni biasanya kita peroleh daripada didikan mak ayah lah sejak kecil, dan juga suasana pembesaran kita. Kita belajar melalui suasana tersebut. Jadi wujudlah pemikiran-pemikiran itu, gaya pemikiran tersebut. Jadi sekiranya banyak sangat pemikiran tak rasional di dalam diri kita amalkan, itulah yang akan menyebabkan berlakunya permasalahan kepada emosi dan juga tingkah laku kita. Jadi di dalam teori ini ada satu konsep yang diperkenalkan, iaitu ABC. Dia sebenarnya ABCDEF, tapi nak ringkas je, iaitu konsep pendekatan ABC. Apa dia? Okey, baik. ABC ni saya bagi sekali dengan contoh teruslah ya. Saya akan ambil satu situasi lah untuk kita nak lebih faham lagi berkenaan dengan pendekatan dalam teori REBT ni. Baik. ABC. A ialah activating event. Activating event ni adalah bermaksud situasi yang berlaku yang menyebabkan situasi berlaku yang punca. Baik. Contohnya saya ambil satu situasi yang lebih dekat sekarang ni, saya ambil contoh media sosial lah. Sekarang ni musim PKP, kita tak boleh nak keluar sangat kan, jadi kita banyak bermain dengan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi kita post, suatu hari tu kita post satu gambar, kita selfie, contoh kita selfie, dan gambar tu bila upload je dekat Facebook lah, ada ramai like kan, lepas tu kita akan tengok ramai like. Tiba-tiba kita buka tu ada 2-3 orang yang buat dislike, yang tak like maknanya buat emotion marah ke semua kan, yang dislike lah, mula-mula. Lepas tu bila kita tengok tu, kita dah rasa macam hati kita dah goyah dah sikit, lepas tu ada lagi buka tu, tiba-tiba ada pula komen cakap, oh kau ni buruk lah, bajet-bajet cantik lah, macam tu kan, bajet-bajet handsome lah, boyo je kau ni. Ada komen negatif pada gambar yang kita upload tu. Jadi itu adalah activating event, di mana kita upload gambar dekat Facebook, lepas tu ada like ramai dan ada juga yang dislike, lepas tu ada komen negatif.
Jadi bila A tu adalah activity event, situasi tu. Kemudian kita pergi kepada B pula. B iaitu belief system. Belief system ni adalah sistem kepercayaan kita, iaitu di mana wujud kepercayaan kita bahawa kenapa ada orang dislike, kenapa ada komen negatif. Sepatutnya jam bosnya datang. Bang, bosnya datang hantar surat. Sepatutnya kepercayaan tadi, B tadi, semua orang kena like gambar aku, semua orang kena suka aku, semua orang kena terima apa yang aku post. Macam tu. Aku patutnya disayangi, disukai. Itu adalah pemikiran kita, pemikiran belief system kita lah. Dan bila ada pemikiran itu, dia akan membawa kepada C. C iaitu consequences, iaitu akibat kepada inilah pemikiran tadi tu, iaitu keluarlah emosi yang tak senang lah kan. Emosi marah, kita rasa sakit hati, kita rasa macam sedih, dan sebagainya. Perasaan negatif datang sebab pemikiran kita tadi tu, kan. Jadi ABC, nampak tak perkaitan dia? Jadi saya bagi semula. A adalah situasi di mana kita upload gambar, lepas tu ada orang dislike dan ada orang komen negatif. Lepas tu B kita adalah pemikiran, sistem pemikiran kita ialah semua orang tak patut dislike, semua orang kena terima gambar aku, semua orang kena suka aku, apa yang aku post ni. Tu pemikiran kita. Dan ia membawa kepada C. C iaitu C tadi adalah kita tiba-tiba timbul perasaan marah, perasaan sedih, perasaan tak senang, kecewa, dan rendah diri. Tu perasaan dia. Nampak akibat perkaitan dia kan. Lepas tu itu adalah yang proses tadi kan. Jadi pendekatan dia ABC kan. Lepas tu sekiranya dalam proses kaunseling, ini part yang penting sekali, di mana kaunselor akan identify ABC tadi tu. Lepas tu kaunselor akan pergi kepada D. D ni adalah dispute, di mana dispute ni kaunselor akan cuba mencabar pemikiran B tadi, pemikiran, sistem pemikiran klien. Jadi klien akan, contoh kaunselor akan cakap lah, kenapa awak rasa semua orang kena terima awak? Dia, kaunselor akan timbulkan persoalan-persoalan untuk mencabar pemikiran klien tadi dekat B tadi tu kan. Pemikiran yang semua orang kena sayang aku, semua orang kena suka aku, semua orang kena terima aku seadanya. Tu sekiranya proses bersama dengan kaunselor. Tapi sekiranya kita cuba terapkan teori ini dalam diri, kita sendiri yang kena cabar pemikiran kita. Mana kita ambil peranan sebagai kaunselor tersebut untuk mencabar minda kita, mencabar B tadi, dispute. Jadi dengan proses cabar tu, perdebatan tu banyaklah kan berlaku. Kita akan bagi satu persoalan yang menyebabkan, betul lah tu. Contohnya, awak ada kuasa ke nak memastikan, nak membuat semua orang suka awak? Awak ada ke, awak boleh ke pastikan semua orang terima awak seadanya? Awak rasa semua orang memang patut kena suka awak, kena like picture awak? Jadi apa special sangat, apa special sangat awak ni yang nak semua orang kena terima awak? Dan itu antara soalan-soalan yang untuk mencabar lah kan. Betul lah kan? Sebab kita mana ada kuasa nak pastikan semua orang suka kita. Kita ada ke? Kalau saya pun ada kuasa, saya akan pastikan semua orang suka saya. Dan senang lah macam tu hidup. Tapi kita tak ada kuasa macam tu. Dan kita ni bukan sesiapa. Even Nabi kita sendiri pun kan, ada yang tak suka. Even Nabi, macam tu. Jadi normal, ianya adalah normal sebagai manusia. Ada yang suka, ada yang tak suka. Baik. D tu dispute, peranan kaunselor. Dan sekiranya kita terapkan teori tu, diri kita lah sebagai kaunselor, kita dispute pemikiran kita tu. Baik.
Apabila proses dispute itu telah pun berjaya, ia akan pergi kepada E. E iaitu efek kepada dispute tadilah, efek tu dan dia akan hadirkan satu pemikiran baru. Pemikiran baru E ni adalah pemikiran baru untuk ganti B. Sebab D tadi kan pening sikit lah, tapi harap faham lah ya. D tadi dia dispute, dia mencabar dekat B. Jadi bila dia dah berjaya cabar B tu, dia akan keluar satu pemikiran baru, DE. Efek kepada dispute tadi tu akan keluar satu belief system yang baru, iaitu betul lah, aku tak ada kuasa, normal lah, manusia biasa kan, tak ada orang sempurna. Jadi biasalah ada dislike, ada negatif tu, terima seadanya sebab kita tak normal kan, kita kena terima. Dan bila pemikiran yang baru tu, pemikiran yang rasional tu dah pun diganti, dah pun diganti kan, barulah dia ke proses terakhir, iaitu step terakhir, iaitu F, iaitu new feeling. Barulah ya, betul lah kan, sebab new feeling tu maknanya barulah kita rasa macam alah, tak marah dah, tak sedih dah, kita senang. Maknanya bila kita senang tu, kita buat apa pun biasa je. Maknanya kita boleh bergembira, kita boleh buat aktiviti seharian kita tanpa gangguan. Jadi nampak tak proses dia? Dia cuma dispute kepada B, di mana kita tukar pemikiran kita, pemikiran yang tak rasional tadi menyebabkan semua emosi kita terganggu. Bila emosi terganggu, tingkah laku kita lagilah kan, macam nak buat benda pun tak bersemangat, tak naklah buat macam tu. Tapi once kita dispute pemikiran kita tu, kita akan ada pemikiran baru dan perasaan pun emosi yang baru, emosi yang senang, yang bila emosi pun senang, barulah kita nak buat kerja pun tak terganggu juga. Jadi sesuailah dengan teori tadi di mana dia sangat menekankan berkenaan dengan kepercayaan ataupun pemikiran yang tak rasional, sistem kepercayaan. Jadi sekiranya apa-apa yang berlaku, cubalah terapkan teori ni di dalam diri. Walaupun kita ni bukan kaunselor, boleh je amalkan. Maknanya apa je yang berlaku, contoh hari ni banyak kan, tiba-tiba pergi ke sekolah ke, ada kacau, orang kacau je, orang pelik ke, orang palau ke kan, cuba terapkan bahawa tak semua orang, kita tak ada kuasa. Buang pemikiran tak rasional, kita identify. Dan sekiranya kita ada masalah untuk nak identify kita punya ABC tadi tu, dapatkan bantuan kaunselor, dapatkan bantuan pakar lah, profesional, ahli profesional. Jadi semoga perkongsian saya ini memberilah sedikit manfaat kepada semua. Harap dapatlah praktis dan harap fahamlah. Sekiranya tak faham, boleh komen di bawah, nanti saya akan balas. Boleh komen saya di bawah di video ni, ataupun boleh kontak saya lah sekiranya ada nombor kontak saya. Okay, itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan teori REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy. Dan sebenarnya dalam teori ni dia ada banyak teknik, lah, tapi saya tak kongsi lah sebab nanti panjang sangat pula kan. Dia ada banyak. Jadi insya-Allah nanti sekiranya berpeluang, saya akan kongsikan lagi beberapa teknik dalam beberapa teori lagi dalam video seterusnya. Jadi tolonglah sila subscribe saya punya channel video ni dan like, komen, share. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.